Okey, Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan sambung topik baru iaitu topik 10, Mechanical and Sound Waves. Okey, ada dua sini wave ya, iaitu mechanical wave dan lagi satunya sound wave. Okey, so gambar-gambar yang ada di muka depan nota ni adalah menunjukkan contoh-contoh sumber-sumber wave yang kita boleh dapat lah, iaitu wave dalam air, wave bila loceng berbunyi, wave bila gitar dipetik dan wave dalam tiup udara lah. Okey. So dalam alat-alat ni semuanya ada wave. Okey. So kita tengok mechanical wave dahulu, ada a few subtopik yang perlu kita go through, iaitu mula-mulanya macam biasa kita akan belajar terms dan general equation untuk mechanical wave, jenis-jenis wave dan superposition of wave. Okay, dan graf lah semestinya. And then bila dah habis mechanical wave, kita akan masuk sound wave. So sound wave ada dua, iaitu ada tiga sound intensity, stationary wave dan Doppler effect. Okay, so tak apa, kita tengok mechanical wave dahulu. So yang dikatakan mechanical wave tu adalah disturbance that travels through particles of the medium to transfer the energy. So dalam kata lainnya, mechanical wave ni adalah dia macam energy yang travel through the particle of medium. Medium tu boleh jadi air, boleh jadi udara. Okay, maksudnya dia adalah, dia seolah-olah macam kata vibration lah, disturbance tu macam mana nak cakap, macam ia benda yang kita tak boleh nampak tapi kita rasa, tapi dalam air boleh nampak lah kot. Dia disturbance that travels through the particle of the medium to transfer the energy. Maksudnya dia yang bergerak melalui partikel dalam medium tersebut. Okay. Dalam senangnya kita boleh fikir kalau macam air kan, so kita nampak bila kita balik batu dalam air, kita boleh nampak air tu membentuk wave kan. So bila kita disturb air tu, so energy akan travels through the particle dalam air tu dan ia akan membentuk mechanical wave. Okay, so dia kata kat sini particle oscillate around their equilibrium position but do not travel. So maksudnya partikel air tu dia tak bergerak, dia hanya vibrate di tempat dia je lah. Okay, tapi yang bergerak tu adalah disturbance tu. Okay, adalah wave tu. Kiranya air tu tetap air, okay, tapi wave tu yang travel through air tu, through partikel air kan. Air kan partikel dia H2O kan. Maksudnya wave tu yang travel through H2O tu. Faham tak? Contohnya macam boleh bagi contoh kat sini, mechanical wave, water wave, sound wave, wave on string. Okay, kalau kita nak senang, kita tengok wave of string lah, macam string kat tali kan. So katalah kita gerak-gerakkan tali tu, so kita akan nampak tali tu akan membentuk wave kan. So ni string lah contohnya. Tapi string tu tetap string, maksudnya tak adalah string tu string tu tetap a solid string kan. Tapi yang menyebabkan dia jadi wave tu adalah vibration yang kita buat tu lah. Betul tak? Bila kita gerakkan, katalah kita ikat hujung ni, kita ikat dekat wall, lepas tu yang ni tangan kita lah yang disturb tali tu, supaya tali tu membentuk wave. So nampak tak, disturbance yang kita buat tu yang menyebabkan energy tu travels melalui string tu, okay, particle of the string tu, dan menyebabkan ada wave. Okay, so itulah konsep yang dia nak cakap kat situ. Particle of the string tu oscillate
dekat dia equilibrium position je. Okay. Yang partikel tu tak travel. Yang travel tu hanyalah disturbance tu. Okay. So apa lagi? Okay, ni jenis-jenis wave lah. So wave ada dua, iaitu transverse wave dan satu lagi longitudinal wave. Okay. So transverse wave dengan longitudinal wave ni beza dia. Kalau transverse wave, kita tengok ni kita tengok dia punya direction of particle vibration. So katalah ni partikel hitam, ni partikel. So kalau particle vibration untuk transverse wave, dia adalah 90 darjah dengan pergerakan wave propagation ni pergerakan wave lah. Okay. So kalau nampak kat sini, partikel yang di dalam wave tu vibrate atas bawah, yang warna merah ni kan. Okay. Sedangkan wave tu bergerak ke kanan secara mendatar. Okay. Maksudnya transverse wave tu partikel dia vibrate perpendicular to the wave propagation. Okay, kalau kita nak senang faham, dia lebih kepada macam tali lah. Okay, gambar ni dah lukis kat kita. Dia macam tali lah. Tali ni kita ikat dia dekat wall. Okay. Yang lagi sebelah kita pegang lah. Okay, kita pegang dan kita disturb tali tu. So katalah dalam tali tu ada partikel. Dalam tali tu sendiri ada partikel, tapi sebab kita tak nampak kan, so kita cuba kamu ikatlah apa-apa partikel dekat tali tu. Ikat kertas ke, ikat bola ke apa. So ni kita andaikan ada satu partikel kat sini. Actually semua tali ni pun ada partikel. Okay, yang ni sebab kita nak bagi nampak lah. Okay, so kita ikat satu benda dekat tali tu dan kita andaikan itu adalah partikel dalam tali. So bila kita disturb tali tu, dia akan bergerak atas bawah lah kan, dia punya partikel warna merah ni. Okay, so nampak partikel dia vibrate atas bawah. Okay, dia vibrate upward and downward. Tetapi wave tu sendiri, nampak tak wave tali yang hijau ni, wave tali tu bergerak ke arah kanan. So ada dua pergerakan di sini, iaitu pergerakan partikel dan pergerakan wave. Okay, jadi inilah yang patut kita beri perhatian dalam topik mechanical and sound wave ni, iaitu di dalam topik mechanical wave dan sound wave ini ada dua pergerakan, iaitu pergerakan partikel dan pergerakan wave tu sendiri. Okay. Okay, so ulang untuk transverse wave, partikel bergerak perpendicular to the wave propagation. Okay, perpendicular. Kalau longitudinal wave, partikel bergerak parallel dengan wave propagation. Macam ni lah gambar dia. So partikel bergerak kiri kanan, wave propagation pun bergerak kiri kanan. Okay, kiri atau kanan lah. Okay. So nak faham, nak mudah macam nampak, kalau ada mainan spring adik-adik awak kan, biasa budak kecil ada mainan spring yang warna-warni tu kan. So boleh gerakkan spring tu kiri kanan, awak akan nampak spring tu membentuk longitudinal wave. Okay. So sekali lagi, longitudinal wave, partikel vibration dia adalah parallel dengan propagation of wave. Sedangkan transverse wave, particle vibration dia adalah perpendicular dengan wave propagation. Okay, tu dua jenis wave lah. Okay, ni sound wave. Okay, so sound wave pun sama, dia gerak kiri kanan Okay, ini benda terpenting lah yang perlu kita tahu. Untuk wave, dia ada equation dia, iaitu y is equal to a sin omega t plus minus
Kx. K ni adalah wave number. So, nanti kita kena belajar lah macam mana formula wave number. Okay. Dia lain sikit lah daripada simple harmonic motion. Kalau topik 9, simple harmonic motion itu adalah pergerakan partikel. Okay. Sebab apa? Kalau topik 9 dulu, kita ingat balik Kalau topik 9 dulu, simple harmonic motion tu, dia punya equation dia adalah Y. Ada juga buku guna X. Okay, ada buku guna X, ada buku guna Y lah. A sin omega T sahaja kan, ataupun Y sama juga A sin omega T. Okay. Ni adalah general equation untuk topik 9, simple harmonic motion. Okay, dia tak ada plus minus Kx tu. Dia hanya omega T je. Okay. So, ini adalah pergerakan partikel sahaja. Okay. Vibration ataupun oscillation lah of partikel sahajalah. Okay. Vibration of particle sahaja ataupun oscillation of particle only. Okay. Sedangkan topik 10, kita ingat sekali lagi, di dalam mechanical wave terdapat dua pergerakan. Pertama, pergerakan wave tu sendiri, dan kedua, pergerakan partikel di dalam wave tersebut. Okay, contoh sini ada partikel tu sendiri vibrate ataupun bergerak jugalah atas bawah. Okay. So, mechanical wave ni berbeza lah daripada simple harmonic motion topik sebelum ini. Okay. Okay. So, tak apa. Slowly we go through. Okay, ni terms-terms lah. Crest, peak, amplitude, lambda ni semua ni. Apa tengok sendiri. Okay, so dalam terms mechanical and sound wave ni, dia banyak dah yang macam kita familiar kan. Macam contoh wavelength ni kita dah familiar apa benda wavelength. So wavelength tu adalah two consecutive particle which have a distance between two consecutive particles which have the same phase in a wave. Okay, contohnya daripada puncak ke puncak. Okay, contohnya daripada B ke C, puncak ke puncak. B ke C ni 1 lambda, ataupun puncak ke puncak yang bawah ni dikira 1 lambda lah. Okay. Dia adalah distance antara two consecutive particle which have the same phase in a wave. Okay, so itulah maksud wavelength. And then period ni kita dah baca topik 9 tu kan, apa maksud period. And then period ni bersamaan juga dengan 1/f. Ini biasa, kita dah pernah jumpa. Frekuensi, number of cycle, produced in 1 second, unit hertz. Okay, amplitude, maximum displacement, kita dah belajar juga sebelum ni. So yang barunya saya rasa wave number lah kot. Wave number. Nanti kot kita baca wave number dia. Bawah ni ada wave number. So, di dalam topik 10 ni, tadi kita dah noted lah. Ada dua pergerakan kan, iaitu pergerakan wave dan pergerakan partikel di dalam wave tersebut kan. So, ni partikel. So, partikel tu bergerak dan wave pun bergerak. Kan? Wave pun propagate. Jadinya, terdapat dua speed lah di sini. Satu speed untuk wave. Okay, satu speed untuk wave. Satu lagi speed untuk partikel. Okay, so terdapat dua speed di dalam mechanical topik ni. Mechanical wave topik ni, iaitu partikel untuk
speed untuk particle dan speed untuk wave. So speed untuk wave macam ni lah. Okay, macam ni. Formula dia V is equal to F lambda. Unit untuk speed of wave adalah ms negatif 1. Okay, so itulah dia. And then wave number. Wave number ni kita tak pernah nampak lagi lah sebab wave number tak ada dalam topik 9 hari tu. Okay, wave number ni barulah kiranya dalam topik 10 ni. Okay, so kita baru nak berkenalan dengan dia. So wave number ni equals to 2 pi over lambda. Okay, ni formula dia, kena ingat lah. Okay, formula dia 2 pi over lambda. Unit dia per meter lah sebab lambda kan meter, naik atas jadi per meter lah. And then displacement dalam topik 10 ni kita pakai Y Okay, kalau macam topik 9 tu ada yang pakai X, ada yang pakai Y kan. Tapi untuk topik 10, displacement kita pakai simbol Y lah. Okay. So displacement is a distance moved by a particle from its equilibrium position at every point along wave. So displacement ni dikhaskan untuk partikel lah. Okay. Dikhaskan untuk partikel di dalam wave. Okay. So yang ni kita belajar equation. Saya nak skip. Saya nak pergi ke basket. Okay. Kita tengok general ataupun standard equation untuk wave. Jika simple harmonic motion ataupun topik 9, dia punya equation adalah x equals to a sin omega t. Maka topik 10 ni dia punya equation dia adalah y dan kurungan xt, maksudnya in the function of s and t, equals to a sin omega t minus ataupun plus ks. Jika soalan tu beri minus ks, itu bermakna wave to propagate ataupun bergerak ke kanan. Okay. Jika soalan tu beri equation a sin omega t plus kx plus tu bermaksud wave tu bergerak ke kiri. Okay. Jadi yang ni perlu tahulah. Perlu tahu dan perlu ingat. Kalau minus kx itu bermakna wave propagate to the right. Maksudnya wave propagate sini lah. Jika plus kx, wave propagate to left. Okay. Okay, kita tengok graf Graf, okay. Graf ada dua tau. Graf yang pertama displacement against time. Yang kedua displacement against distance. Okay. Okay, jika kamu perasan displacement against time, ini adalah graf untuk partikel. Okay, ni namakan graf untuk partikel. Kan sebab tadi kan kita dah tengok ada dua pergerakan, iaitu pergerakan partikel dan pergerakan wave juga. Graf untuk graf untuk satu partikel. Okay, so kalau y against x ni, dia adalah graf untuk wave tu sendirilah ataupun untuk semua partikel. Okay. Pendek katanya, graf y against t tu adalah graf yang kita belajar masa simple harmonic motion. Okay, sebab ingat tak graf simple harmonic motion kita adalah a sin omega t kan. So, graf kita adalah y against t sahajalah. Maksudnya, graf y against t itu adalah graf vibration untuk satu partikel di dalam wave tu sahaja. Sedangkan graf y against x itu adalah graf untuk keseluruhan wave ataupun graf untuk semua partikel dalam wave tersebut lah. Okay, so ada dua jenis graf. Jadi
Kita tengok dahulu, dia bagi contoh kat sini. Graf Y against X dulu. So, dia kata graf Y against X ni adalah graf untuk semua partikel. Betul lah. Okay, graf Y against X tadi kan kita dah tengok. Dia adalah graf untuk semua partikel ataupun graf untuk wave tu sendiri. Okay, jadi dia bagi contoh lah. Jika soalan tu beri equation Y is equal to A sin omega t minus Kx dan dia bagi dalam situasi T sama juga dengan kosong. So, masukkanlah T ni kosong. Maka dia akan dapat equation negative A sin Kx. Okay. Jadi, di sini kita nampaklah function kita adalah function sin. Function negative sin. Jadinya, bila kita buat graf, kita akan dapat negative sign macam ni, negative sign. Dia ke bawah. Okay. Okay. Gitu. Ni. Ada boleh negative sign. Okay. Lepas tu, satu lagi graf adalah graf Y against T. Y against T tadi kita dah sebut. Dia adalah graf untuk satu partikel sahaja. Okay, so dia bagi contoh jika soalan tu bagi equation A sin omega t minus Kx dan dia bagi situasi X sama juga dengan kosong. So, masukkan dalam equation kosong dan kita akan dapat graf Y equals to A sin omega t. Ni adalah ni adalah graf simple harmonic motion, ingat tak? Ni actually adalah graf equation untuk simple harmonic motion. Okay, A sin omega t kan. So, function kita adalah function sin. Okay, function kita adalah function sin. Okay, jadinya kita akan dapat graf sin lah macam ni. Macam ni. Graf sin. Okay, gitu. Boleh faham Okay. So, ni dia bagi contoh-contoh lain lah. So, boleh tengok lah contoh-contoh yang dia bagi. Okay, saya rasa cukup 10.1. Kita tengok. Kita tengok soalan tutorial Okay, so kita tengok soalan tutorial. Nombor 1 dulu lah. Okay. Okay, so ini soalan tutorial. Dia kata apa? Is described as y equals to 2 sin 2 pi t over 0.4 plus 1 over a dx, where x and y are in cmt in second. Determine the following from this wave. Apakah itu amplitude, wavelength, frequency and speed? Okay. So, kita tengok jalan kerja. Okay. So, macam mana nak jawab soalan nombor 1? I sama juga dengan 2 sin 2 pi darab dengan 1 over 0.4t plus 1 over 8tx. So, kita kena compare equation yang dia bagi ni dengan standard equation. Okay, standard equation untuk wave adalah A sin omega t plus Kx. Plus ni sebab kat sini dia bagi kita plus. So, kita plus juga kat bawah. Kalau dia bagi kita minus, kita minus juga general equation tu. Jadi, macam mana nak compare tu? Compare lah. Dua ni adalah amplitude. Okay, jadinya omega ni adalah 2 pi bahagi 0.4 ni adalah omega.
1/80 ni adalah K. Okay, so kita dapat direct teruslah nilai bila kita gunakan teknik comparison. Okay, so daripada sini kita dapat amplitude kita adalah 2 cm. Wave number, kita pakai formula sikit lah, formula wave number, iaitu K bersamaan juga dengan 2 pi over lambda. Okay, dan K tadi apa? K kita boleh dapat daripada equation ni lah, 1/80 kan, 1/80 tadi. Okay, so kita boleh dapat 1/80, masukkanlah unit. Dia 0.8 ni sebab dia tukar kepada meter lah. Sebab atas tu 80 kan, bawah ni 0.8, sebab ni tukar kepada meter lah. Tukar kepada meter. Okay. And then kita akan dapat lambda. Okay, and then soalan seterusnya kita nak cari frekuensi. Okay, kita tengoklah frekuensi ada dalam omega. So omega ni dia dah ada kat sini, iaitu 2 pi bahagi 0.4 ni adalah omega. So letaklah nilai omega, 2 pi bagi 0.4 ni omega. Lepas tu samakan dengan 2 pi f. Potong yang mana dapat, kita akan dapati nilai f kita adalah 2.5. Okay. Kemudian soalan dia tanya wave speed. Wave speed ni adalah f lambda. So f dah ada, lambda dah ada, settle lah. Okay, so nombor 2 tengok nombor 2. Nombor 2. Okay, nombor 2 dia bagi kita graf. So kita kena pandailah baca graf. Graf pertama dia bagi y against t. Graf kedua dia bagi y against x. Kita belajar apa tadi? Y against t adalah graf untuk satu partikel only kan? One particle. Kalau graf y against x, graf untuk all particle, ataupun graf untuk wave lah. Okay, ni graf untuk satu partikel, ni graf untuk all particle. Okay, so tak kisah. Untuk graf pertama, kita boleh dapat maklumat apa? Kita boleh dapat maklumat amplitude. Dan kita boleh dapat maklumat period. Okay, nak tahu period dia macam mana? Kalau sini 6, sini mestilah 4. So 2, 4, 6 kan? 2, 4, 6, 8 kan? Jadinya period kita adalah after habis one oscillation, iaitu 4 lah. Betul? Kat sini lah kan? Sini pun kita boleh dapat period jugalah. Berapa period itu kat sini. So yang ni kita boleh dapat amplitude samalah 2. Okay, jadi kita tengok jalan kerja. So dia nak kita cari apa? Dia nak kita cari angular frequency, omega lah. Omega nak cari wave number, wave velocity f lambda kan tadi. Kalau particle velocity kan ada dua kan, velocity untuk wave velocity dengan particle velocity kan. So particle velocity ada formula dia lah. Okay, iaitu kita kena differentiate y dy over dt adalah particle velocity kan. And then dia nak equation untuk progressive wave. Kita tengok jalan kerja 10. Okay, kita tengok nombor 2. Okay, so dia kata daripada graf kita boleh dapat period 4 second. Betul lah, tadi kita dah dapat kan period 4 second, 2, 4 dan 8 tu. And then daripada period kita boleh dapat omega. So kita dapat omega 0.5 pi radian per second ataupun 1.571. Okay, kemudian daripada y against x graph kita boleh dapat lambda. Okay, so lambda lupa mana tadi, kita tengok gambar dia balik. Okay, ni bukan period, ni lambda. So satu putaran
bersamaan juga dengan 1 lambda. So kat sini lambda yang weh. Okey. So kita akan boleh dapat nilai lambda lah kat situ. Okey. So lambda dia adalah 0.05. Okey. Bila dah dapat lambda, boleh cari wave number. Sebab wave number adalah 2 pi over lambda. So dapat wave number 40 pi. Unit dia per meter ataupun 125.8 per meter. Okey. And then D pula dia nak particle velocity. Particle velocity kita pakai formula Vy kecil ni adalah simbol untuk particle velocity. Okey. So pakai formula plus minus omega se A squared minus Y. So A dah ada.